Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Penyebaran virus COVID-19 dikatakan bermula daripada pasar basah Wuhan atau Wuhan Wet Market di China. Walaupun kesahihannya belum pasti, namun dapat disimpulkan bahawa pentingnya makanan halal lagi bersih untuk kesihatan diri dan sejagat. Islam menuntut umatnya untuk makan dan minum yang halal. Halal juga bermakna makanan itu datang dari sumber yang halal. Selain itu, makanan itu tidak syubhah. Di mana syubhah bermaksud makanan itu kita tidak tahu status halal atau haram. Makanan yang halal semestinya bersih, berkhasiat dan selamat, iaitu tidak beracun atau membahayakan kesihatan. Tetapi orang di China turut makan haiwan yang berbisa seperti ular dan kalajengking. Di samping itu, makanan yang halal pastinya makanan yang diterima fitrah. Namun, jika dilihat, terdapat banyak haiwan eksotik yang dijual di pasar-pasar Wuhan, China yang memang tidak mampu diterima oleh fitrah manusia, seperti kelawar, anak buaya dan juga haiwan peliharaan seperti kucing dan hamster. Sebab itulah Islam menyuruh umatnya makan dan minum yang halal agar virus seperti COVID-19 dapat dihindari. Sejarah kuarantin. Kuarantin berasal daripada perkataan Itali iaitu quaranta yang bermaksud 40 hari tempoh pengasingan. Kaedah ini telah lama dipraktikkan iaitu sekitar abad ke-14 tak kala The Black Death atau bubon mengancam Eropah. Pusat kuarantin yang pertama dikenali sebagai The Nazarethum ialah di Santa Maria, Nazareth, Venice pada tahun 1423. Dalam mencegah dan merawat ni, ada satu hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apabila kamu mendengar berlakunya wabak taun di suatu negeri, maka jangan kamu memasukinya, dan apabila berada dalam negeri kamu, maka jangan kamu keluar. Okey, maksud uraiannya adalah Islam mengharamkan membunuh diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Maksudnya, kita perlu mencegah penyakit itu. Maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahawa wajib bertawakal kepada Allah disertakan dengan usaha dan iktibar daripada manusia. Adapun pendapat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha dan ikhtiar adalah mazhab Jabariyah yang sesat. Itu maksud hadis tadi. Kesimpulannya, pencegahan dan merawat COVID-19 adalah penting dalam Islam kerana ianya adalah tanggungjawab kita sebagai seorang manusia juga sebagai seorang Islam. Islam ni mengajar kita supaya berusaha dan ikhtiar untuk menyelesaikan segala masalah yang kita alami. Sekian, terima kasih. Terdapat petikan ayat Al-Quran yang berkaitan kuarantin, iaitu daripada petikan surah An-Nisa ayat 29, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu bermudah-mudahan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Daripada dua petikan ayat tersebut, menyelamatkan diri dari kemusnahan adalah tuntutan Islam. Dilarang menghampiri sebab-sebab yang membawa kemusnahan diri. Terbuktilah bahawa Islam itu adalah agama yang mudah dan membawa keberkatan ke atas manusia. 3 poin penting yang boleh saya highlightkan daripada rakan-rakan saya. Yang pertama, kita kena menjaga kebersihan, khususnya umat Islam. Sebab kalau kita nak menghadap Tuhan, kita kena dalam keadaan yang suci daripada najis dan juga kotoran. Kalau kita nak makan, kita kena basuh tangan. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang bermaksud, sesungguhnya bersuci itu adalah
ciri-ciri keimanan. Poin yang kedua, kita hendaklah makan dan minum daripada sumber yang halal. Halal sudah semestinya bersih, tapi bersih belum tentu lagi halal. Ini sekaligus dapat menjaga kesihatan diri kita. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting sekali adalah kita kena menjaga nyawa. Dalam Islam ini ada sebuah jalan yang dikenali dengan hurriyatul mar'i mahduda bi hurriyatul siwah. Maksudnya, kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan oleh orang lain. Dari sini dapat kita fahami, jika seseorang itu terkena penyakit berjangkit, hendaklah dia asingkan diri supaya tak memudaratkan orang lain. Sebab tu kalau kita tengok ada tempat-tempat yang ditutup, macam contoh masjid, bukan apa kita tak nak jika berlaku fitnah ke atas agama. Bayangkan kalau wabak itu merebak dekat rumah-rumah ibadah, bukankah itu dapat menimbulkan fitnah kepada agama tersebut? Itu saja 3 poin penting. Yang pertama, kita kena menjaga kebersihan, makan dan minum daripada sumber yang halal. Dan yang terakhir, kita kena menjaga nyawa kita. Sekian, Assalamualaikum.